Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para ustaz-ustazah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ni adalah malam kedua yang saya hadir pada masjid ni lah, Masjid Keladi Kulim ni. Saya akan cerita hak benda yang tak habis bulan lepas. Benda yang tak habis kita cerita pula bulan ni. Moga-moga apa yang akan dicerita ni masuk meresap dalam hati dan teringin nak buat ibadah. Sebab tajuk kita iaitu ilmu yang berkaitan merangsang manusia untuk melakukan ibadah. Ilmu fiqh nak buat ibadah. Ilmu tasawuf ni nak merangsang manusia untuk melakukan ibadah. Kalau kita mengaji ilmu fiqh saja, tak mengaji tasawuf, jadi malah nak buat ibadah. Kan? Kita mengaji fiqh, ambil wuduk pandai, bertayamum pandai, mandi wajib pandai. Tapi kita tak mengaji tasawuf, kita tak gemar dan tak minat nak melaksanakan ibadah. Pada bulan lepas saya sudah cerita apa itu ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf kita kaji benda apa. Dalam ilmu tasawuf ni, selain daripada panggil tasawuf, kita panggil ilmu apa. Sudah saya baca minggu lepas. Pada hari ini saya nak tanya apa hukum mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan mengaji ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, ilmu batin, ilmu mukasyifatul qulub, hukumnya wajib. Siapa meninggal daripada mengaji dan mempelajari ilmu batin, ilmu hati ni, hukum dia berdosa. Sampai bila berdosa tu? Sampai pandai jaga tangan daripada curi hak orang, sampai pandai jaga dua biji mata daripada memandang benda haram, sampai pandai jaga batang lidah daripada berkata benda-benda haram. Kita mengaji ilmu tasawuf sampai tubuh badan kita dapat ikut kehendak Allah. Tu kalau orang tanya nak mengaji sampai bila ni, dah kata wajib nak mengaji sampai bila? Sampai tua ke? Sampai reti. Kalau kita dah reti, mata dah tak minat nak tengok benda haram, lidah dah tak minat cakap mengumpat tentang orang, tak apa, berhenti, boleh lah tu. Tak dah nak mengaji sampai makom sobar, makom redha, makom tawakal, makom sidik, tak payah lah. Cukup mu boleh jaga 7 anggota badan hak lekat di tubuh, alhamdulillah. Bab makan redha tawakal tu Tuhan bagi naik martabat sikit-sikit, kan? Sikit-sikit Tuhan awak naik. Habis. Jadi hukum mempelajari ilmu tasawuf, kata Imam Ghazali, hukum mempelajari ilmu tasawuf adalah fardu ain. Fardu ain mana wajib. Kalau kita tinggal berdosa, kita buat dapat pahala. Itu mana fardu ain. Kerana apa jadi fardu ain? Kerana manusia tidak sunyi daripada aib atau kekurangan kecuali para nabi. Sebab apa mengaji ilmu hati ini wajib? Kerana manusia ini tidak sunyi daripada melakukan keaiban. Bila kita melakukan keaiban, wajib di atas kita untuk taubat. Jadi taubat itu rukun dalam ilmu-ilmu tasawuf. Kita tak mengaji taubat dalam ilmu fiqh. Kita tak mengaji taubat dalam ilmu akidah. Kita mengaji taubat di ilmu hati. Jadi ilmu hati ni Imam Ghazali kata wajib mengaji. Sebab hati kita, tubuh kita tak pernah sunyi daripada keaiban dan kekurangan kecuali para nabi. Jadi para nabi wajib tak mengaji ilmu hati? Tidak. Sebab mereka tidak ada aib.
Mereka tidak ada dosa, mereka tidak ada kekurangan. Yang ada kekurangannya kita. Bila kita ada kekurangan, lazim di atas kita mengaji ilmu menampung kekurangan. Menampung ilmu kekurangan tu ilmu apa? Ilmu ni. Kita mengaji pekoh, pandai semayang sekalipun, ilmu tasawuf ni lah nak balut semayang bagi comel. Kalau bagi hadiah ke orang, bagi baju lah lagu tu, ya tak comel walaupun kita pandai bagi hadiah. Kena balut dengan kertas warna, baru nampak comel. Semayang gitu lah. Kalau takat semayang, kat takbir bagi salam, semua boleh buat. Tapi tak ramai boleh berzikir lama. Tak ramai boleh meratik lama. Tak ramai boleh amal tarekat lepas semayang. Sebab apa? Sebab benda ni eksklusif. Tuhan pilih. Tuhan pilih. Kita kalau Tuhan tak pilih, tak dapat pakcik. Kan kita semayang pi lah lama mana pun, kalau Tuhan tak pilih kita di kalangan orang-orang ghairul mukhtarin, bukan yang dipilih, rugi kita dunia akhirat. Tu Imam Ghazali kata, tuan-tuan, bukan saya, bukan Imam Ahmad Faris, tapi dia tulis Ahmad Fairuz, tapi saya pun tak apa. Dia tulis Ahmad Fairuz, maknanya saya Ahmad Faris, tapi tak apalah, Faris sama ya. Tu Imam Ghazali kata. Yang kedua Imam Asy-Syadzili. Imam Syadzili ni ulama hebat dalam tasawuf. Dimakamkan di Mesir, nama tempat Humaysara. Nak pergi daripada Kairah ke Humaysara perlu perjalanan lebih daripada 12 jam naik bah. Pergi ke Humaysara tu line internet tak ada. Kita nak telefon kawan kita tak boleh, sebab line di Humaysara tu tak ada line, melainkan line para wali dengan Allah saja. Sebab itulah Imam Syadzili dimakamkan di Humaysara. Allahu akbar. Kita bawa telefon kan nak pergi ke Humaysara, pergi makam Imam Syadzili, Abu Hasan Syadzili, tak boleh, telefon tak boleh angkat, internet tak ada, sebab perkawasan pergunungan, kawasan Arab-Arab Badawi di hujung kota Mesir, dimakamkan jasad yang mulia Abu Hasan Syadzili, ulama hebat dalam tarekat Syadziliyah. Apa dia kata? Siapa tidak mempelajari ilmu ini, ilmu hati, ilmu tasawuf, ilmu suci ni, tubuh ni, nescaya dia mati dalam keadaan dosa besar, dia kata. Siapa tak mengaji ilmu hati, ilmu batin, ilmu akhlak ni, dia mati di atas dosa besar, mati di atas tanggung dosa. Kita yang main masjid sorau pun duk takut mati di atas tanggung dosa. Tu hak orang tak main masjid sorau, masya-Allah, takut. Takut mati di atas dosa. Bukan saya kata, ahlillah kata. Dia ni berjumpa dengan Nabi dalam mimpi banyak kali, berjumpa secara sedar dengan mimpi dengan Nabi banyak kali. Kita tak pernah mimpi Nabi, tak mau ikut cakap dia. Allahu akbar. Dia kata siapa tak mengaji ilmu tasawuf ni, dia seolah-olah mati di atas dosa besar. Takut kita. Yang tidak disedari mati di atas dosa besar dalam keadaan kita tak sedar kita mati pikul dosa tu. Kita duk tanggung dosa tu. Mati sok Tuhan tanya, awak dosa banyak ngak? Lah, tinggal mengaji ilmu hati. Mayang banyak dah tapi riak. Dekah banyak dah tapi terkabur. Kan? Tolong orang waktu Covid banyak dah tapi sum'ah nak suruh orang tengok, orang dengar. Sebab apa? Mengaji kok pekoh pandai, tapi mengaji kok hati tak ada reti. Tak ada boleh. Jadi kena bagi sama. Di pekoh kena boleh, di ilmu hati kena boleh. Baru hak pekoh tu jadi comel. Kalau tak boleh bagi ialah, boleh buat amal ialah, amal tak comel mana? Tak comel mana? Baik. Baca lagi. Faedah mempelajari ilmu tasawuf ni, apa faedah dia? Kata Ibn Ajibah, ulama hebat juga Ibn Ajibah ni. Ulama hebat dalam sufi. Kalau kita mengaji ilmu fiqh kan, jumpa Imam Nawawi, kita jumpa Imam Rafi'i, kita jumpa Imam Muzani, kita jumpa Imam Syafi'i. Tapi kalau kita balik ke ilmu hati, jumpa Imam Ghazali, jumpa Junaid Baghdadi, jumpa Ibn Ajibah, jumpa Syadzili, jumpa Sya'rani, jumpa apa dia Mutawalli Sya'rawi. Geng-geng tu. Kalau ngaji kok bagian fiqh, jumpa tok-tok guru ni. Mengaji kok bidang akidah, jumpa apa dia Abu Bakar Bakilani, jumpa Abu Hasan al-Ash'ari, jumpa Abu Mansur al-Maturidi, jumpa apa dia Ahmad Adud, jumpa dengan apa dia banyak lagi ulama-ulama yang berkecimpung dalam bidang akidah. Bila kita mai kat sini, kena dipimpin oleh tok-tok guru ni. Kena tengok kalam depa kok ni. Boleh tak kita mengaji ilmu sufi tapi pergi tengok kalam Imam Nawawi? Imam Nawawi kalamnya banyak kok fiqh. Tapi adakah dia tidak alim ilmu hati? Alim, tapi tidak sepadang.
Tak ada, dia tidak jahil ilmu hati, cuma dia bukan di padang ilmu hati. Ada tuk-tuk guru yang dia ada di padang ilmu hati ni, kena cari depa. Depa kita panggil sirajam munira ganti Nabi. Nabi ni sirajam cahaya, munira yang menerangi. Bila Nabi mati, ulama-ulama yang duduk berkecimpung dalam ilmu tasawuf ni lah jadi sirajam munira ganti Nabi, jadi pelita-pelita kecil hak kita suluh bagi hidup nampak jalan nak pergi ke Tuhan ni. Kan? Kalau depa mata kat mati habis. Ulama ni bagai tasbih, putus satu biji habis berselerak semua. Sebab kalau ulama mati seorang, esok tu mati pula dekat negara lain, lusa mati pula negara lain. Sebab ulama dia bagai untaian tasbih, mati seorang pakat ramai-ramai puluh mati sekali. Jadi bila depa mati, gelaplah kita. Tak ada cahaya sirajam munira tadi tu. Bila tak ada sirajam munira, kita dalam zulumatil wahmi, dalam kegelapan. Bila dalam kegelapan susah nak cari Tuhan, dalam terang pun tak nampak Tuhan. Dalam terang, dalam masjid surau pun tak nampak Tuhan. Tambah kita dalam gelap, lagi jauh kita daripada Tuhan. Apa Ibn Ajibah kata? Hasil mempelajari ilmu tasawuf adalah untuk melepaskan diri daripada runtunan hawa nafsu. Ibn Ajibah kata mengaji ilmu tasawuf untuk apa? Untuk lepaskan diri kita dari runtunan-runtunan, tuntutan-tuntutan hawa nafsu yang duduk di celah-celah dada kita ni. Kalau kita mengaji ilmu sufi, kita tahu macam mana nak kawal hawa nafsu tu. Bila tengok orang beli kereta, oh nak beli juga. Nak beli juga. Duit tak ada, nak hutang orang. Tu macam tu. Kita boleh kawal dia. Kita boleh kawal. Imam Amjad kata kalau mengaji ilmu tasawuf ni, mu boleh kawal tu nafsu haduk runtun kita hari-hari. Bohong, manusia tak ada nafsu. Tuhan buat manusia bagi ada nafsu dengan akal. Kita kena fikir, jaga nafsu tu. Nafsu semua orang ada. Kalau tak ada nafsu makan pun tak lalu. Semua orang ada nafsu. Nafsu berkahwin, nafsu makan, nafsu berduduk dengan ramai-ramai. Tapi kalau nafsu jahat kena elak. Nafsu yang baik buat. Kan? Nafsu suka duduk dalam berjemaah, nafsu suka menderma, nafsu tak boleh tengok orang susah, tak apa buat. Tapi nafsu kalau orang beli lebih kita nak beli, tu tak boleh. Macam mana Ibn Ajibah kata mu mengaji ilmu tasawuf, mu boleh kawai hak tu. Kita panggil rintihan ataupun runtunan hawa nafsu yang ada di celah tubuh kita ni, celah dada di hati kita ni. Allah, saya boleh kecek ya, saya pun belum tentu, kan? Okay. Saya pun belum tentu. Kita orang beli handset baru, kita teringin nak beli, lambat handset baru keluar, kita teringin nak beli. Tu memang perangai manusia. Tapi kalau kita mengaji ilmu ni, kita boleh tolak nafsu tadi, melepaskan diri daripada runtunan hawa nafsu. Seterusnya, memelihara nafsu daripada sifat keji. Nafsu yang kita ada tu kita pelihara bagi elok. Kan? Kita hidup ni tolong pelihara nafsu. Mai musim raya haji, kita sembelih buang nafsu tu bagi habis. Esok tu bagi nafsu lain pula. Nafsu ni tak pernah lekang di kita. Kita sembelih lembu kan, kita masuk korban kan, niat sekali aku nak korbankan lembu, nak korbankan sekali nafsu-nafsu jahat, tak mau ada dah. Aku nak sembelih habis nafsu-nafsu ni, tak mau bagi ada dah. Aku ni janji ni, lepas apa habis ada nak edit baik dah ni. Gitu. Bukan sembelih binatang tu. Kalau sembelih binatang tu rasa seronok dah bayar 700. Indochina boleh sembelih lebak besar lagi lembu. Hakikatnya nak suruh sembelih hawa nafsu hak ada di kita ni. Boleh ke tak potong hawa nafsu kita? Boleh ke tak tinggal apa kita suka, benda-benda hak jahat? Boleh tak? Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, masya-Allah, tanggunglah dosa. Kan? Tanggung dosa. Dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita kena kawai. Bila kita mengaji ilmu sufi ni, kita dapat kawai hati kita daripada runtunan hawa nafsu. Seterusnya kita dapat pelihara nafsu kita, dan kita dapat jaga diri kita, serta kita dapat berakhlak dengan akhlak mulia. Itu Ibn Ajibah kata bila mengaji ilmu sufi dengan sebetulnya, daripada tangga pertama sehingga tangga yang terakhir, kamu akan dapat ni. Bila kita dengar ilmu sufi macam mudah ya, ngaji penawar bagi hati, jaga mulut, jaga lisan, jaga hidung, jaga perut, jaga kaki, jaga parah, jaga zakat, sudah. Dah, jaga dulu. Lepas tu nanti dia suruh muzikir pula. Lepas habis zikir tu, kalau dia tanya muzikirnya mana? Banyak. Dia suruh zikir lagi. Sampai kamu tak kata banyak, baru dia suruh tukar zikir lain. Kalau kamu kata banyak, zikir kamu boleh bilang sikit benda banyak tak boleh bilang. Tak tahu zikir berapa banyak dah, letih dah ni. Baru dia bagi zikir lain. Ni kata aku tanya, zikir berapa kali? Banyak 3,000 lah. Zikir lagi.
Kalau hang boleh bilang mana sikit. Sampai dia nak kita zikir tak boleh bilang. Sampai terlupa berapa banyak dah zikir ni. Baru tok guru kata zikir ni pula. Baca hak ni pula. Mengamal hak ni pula. Baru hebat. Ni kalau duk zikir duk bilang lagi. Hakikat zikir masih duk sebut pun susah juga. Zikir ni benda yang ada terlintas dalam hati, benda kita ingat, bukan kita sebut. Kalau zikir hanya sebut, semua orang boleh sebut Allah, 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 sebut. Tak zikir lagi. Zikir mana kita lantunkan suara, hati kita bergerak ingat pada Tuhan. Kalau hanya sebut, semua boleh sebut. Indo-Cina kita bayang kat dia sebut, oh boleh sebut Allah, 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 banyak lagi pada kita. Sebab hakikat zikir bukan hak tu. Tapi kena mula dengan hak tu dulu. Kalau mu boleh sebut dulu, nanti ingat dia akan mai. Ingat dia takkan mai kalau mu tak berlatih sebut. Sebut dulu. Allah, Allah, Allah. Sebut dulu. Ni sebut pun tak lagi nak ingat macam mana. Sebut dulu, bagi kenal dulu nama dia. Bagi kenal dulu nama-nama dia. Hak kita dah sebut subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Lepas subuh 1 kali. Kita selawat sehari 1000 kali. Kita boleh buat dulu. Selawat dulu. Lama-lama mai rasa rindu cinta Nabi tu. Barulah Nabi mai dalam mimpi kita. Ni ya Allah bagilah aku mimpi dengan Nabi. Lambat tok guru mai bagi doa mimpi Nabi. Doa mimpi Nabi tu lah. Macam mana ni? Kita nak mimpi dengan Nabi, persiapan tak ada. Hati kita kotor, tubuh kita masih bernajis lagi. Nak jumpa orang paling mulia tak mai kat kita. Kan? Nak jumpa orang mulia, kita kena kemas dulu. Bersih dulu badan kita, baru Nabi mai. Nabi menjadi tetamu orang yang bersih. Kita kalau kotor, Nabi tak mai. Habis tu. Lagi. Saya cerita lagi. Kisah Syekh Abdul Qadir Jilani pada anak dia. Syekh Abdul Qadir Jilani pun ulama hebat sufi juga. Saya tak sebut nama ulama-ulama fiqh. Dah cukup depa mengajak fiqh tu. Nama Nawawi, Rafi'i, Syafi'i tu dah. Saya sebut ulama-ulama hebat dalam ilmu sufi. Abdul Qadir Jilani, ulama hebat. Siapa tak kenal ni kira koman. Sidna Liza kenal. Rafa Zira kenal. Janani baru ni menang kenal. Syekh Abdul Qadir Jilani tak ada kenal. Oh, mudah. Syekh Abdul Qadir Jilani kata, mu kena ada 8 perangai ni wahai anak untuk jadi ahli sufi. 8 perangai. Pertama, kamu kena ada sifat pemurah seperti Nabi Ibrahim. Baru kamu boleh jadi ahli sufi. Pertama, kena ada sifat pemurah Nabi Ibrahim. Mu pergi mengaji sirah Nabi Ibrahim, ambil sifat pemurah dia, berlatih bagi ada di dirimu. Abdul Qadir Jilani kata pada anak dia. Yang kedua, kena ada sifat redha Nabi Ishaq. Anakku, mu kena ada sifat redha Nabi Ishaq. Baru mu boleh untuk jalan di atas jalan Allah. Yang ketiga, kena ada sabar Nabi Ayub. Mu pergi mengaji tentang sirah Nabi Ayub, mu belajar tentang sabarnya Nabi Ayub, tentang penyakit dan sebagainya. Kamu mengaji, kamu reti apa hakikat sabar, baru kamu boleh lintah nak pergi ke jalan Allah. Tu nombor 3. Abdul Qadir Jilani pesan pada anak dia. Nombor 4 dia kata mu belajar ilmu isyarah. Ilmu isyarat. Kita mengaji ilmu sufi ni penuh dengan isyarat sufiah. Dia pesan pada anak dia, mu mengaji sirah Nabi Zakaria, kamu dapatkan isyarat Nabi Zakaria. InsyaAllah kamu akan boleh melintah ke jalan Allah. Seterusnya kata Qadir Jilani pada anak dia, mu mengaji tentang musafir jauh. Kamu ambil daripada kisah Nabi Yusuf, musafir jauh, berjauhan dengan keluarga, duduk dalam penjara. Seterusnya kamu kena ambil perangai Nabi Yahya. Nabi Yahya ni dia ada satu pakaian yang dibuat daripada bulu. Pakaian besar, pakaian apa? Pakaian ahli sufi ni. Suruh baca kitab apa? Cerita-cerita Nabi Yahya. Seterusnya dia suruh baca tentang sifat mengembara rihlah daripada Nabi Isa. Seterusnya terakhir dia suruh kita mengaji apa? Dia suruh anak dia belajar tentang sifat fakir daripada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, anak, kalau mu boleh 8 sifat ni, boleh kamu berjalan ke jalan Allah. 8 sifat, kena ada perangai ni. Pertama, perangai pemurah. Kedua, perangai redha. Redha ni apa? Redha ni tolak tuntutan hati. Tu mana redha? Kita boleh tolak apa hati kita mau. Mana redha? Kita teringin nak menantu ustaz. Tuan-tuan anak kita tak suka kat ustaz kerja gelang. Kita terima, redha. Mana redha? Kita tolak tuntutan hati. Yang ketiga, kena ada sifat sabar. Yang keempat, kena mengaji tentang ilmu isyarah. Ilmu isyarah ni ada dalam ilmu kesufian. Nanti bila duduk jauh lagi baru kita jumpa. Seterusnya ilmu berjauhan ni, musafir. Apa dia duduk berjauhan di antara keluarga. Sebab tu kena pergi suluk. Pergi apa? Suluk. Suluk ni duduk sendiri-sendiri.
Kan kita nak berjauhan dengan keluarga. Ataupun kita panggil uzlah. Uzlah ada dua jenis. Pertama uzlah badani kulli, yang kedua panggil uzlah syu'uri. Uzlah badani kulli, uzlah tubuh badan semuanya masuk dalam hutan, buat kemah, duduk seorang-seorang. Itu panggil uzlah badani kulli. Tubuh badan dia dengan perasaan dia menghadap Tuhan. Binatang apa hawa nafsu semua tak ada. Dia bawa bekal dia duduk sama dengan Tuhan. Itu panggil uzlah badaniyu kulli. Panggil badaniyun kulliyun. Yang kedua panggil uzlah syu'uri. Uzlah syu'uri mana uzlah perasaannya, tubuh badan sama dengan manusia. Saya boleh main masjid tapi hati saya terikat dengan Allah. Itu panggil uzlah bersama dengan Allah di dalam hati, syu'ur perasaan, tapi tubuh kita ada depan isteri kita, tubuh kita ada depan cucu kita. Orang tanya, pasal apa Tok Wan boleh ni gini. Tok Wan tengok uzlah syu'uri, mana uzlah di dalam hati, tak mau pada dunia. Tetapi hakikat tubuh jasad ada di dunia bersama dengan masyarakat. Tapi ulama kata di antara uzlah badani kulli dengan uzlah syu'uri, kita yang tidak ulama boleh buat uzlah badani kulli. Kalau dia tu ulama hebat, tak boleh buat badani kulli. Sebab orang berhajat kepada dia. Kalau dia duduk dalam hutan, nak pergi mengaji tak mana. Kalau kita yang tak ustaz ni, boleh pergi uzlah badani kulli. Kalau ustaz, dia kena uzlah syu'uri. Uzlah yang duduk di dalam masyarakat, tapi hati dia terjaga. Seterusnya apa kita kata tadi? Apa dia mengembara, tengok pada Nabi tengok Nabi Isa suruh kita belajar musafir. Sebab apa? Apa dia panggil musafir berjauhan tu, dia rasa sakit. Sakit rindu keluarga sebagainya. Kita nak tempuh sakit tu. Seterusnya pakai belajar pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad insan yang pakai, walaupun Allah Taala nak bagi macam-macam, dia tak tolak. Tu panggil Nabi Muhammad SAW yang kita patut untuk contohi. Mana? Allahu Akbar. Tu. Seterusnya saya nak bincang malam ni, kalau ada masa, saya lagi sikit lagi 15 minit. Saya nak bincang tentang aqabat. Tuan-tuan biasa dengar perkataan aqabat. Aqabat ni mana rintangan bila berjalan nak pergi ke Allah. Panggil aqabat. Ataupun kita panggil bukit bukau yang kita berjalan nak sampai pada Tuhan. Tuhan seolah-olah kita kata sini, bagi contoh ya. Tuhan kat sini. Bukan Tuhan kat sini, contoh ya. Kat sini ni ada bukit macam ni, berombak. Kita kat situ. Macam mana kita nak melintah bukit bukau ni sampai pada Tuhan? Dia ada 7 aqabat semua. Bermula daripada aqabatul ilmi, diakhiri dengan aqabatul hamdi wasyukri. Aqabatul ilmi, hak buah mula mengaji, diakhiri dengan aqabatul hamdi wasyukri. Kita dah rasa tenang buat ibadat, tak ada gangguan orang, rasa seronok, susah ke senang ke, kita dengan Allah. Tu bila kita duduk dalam aqabat alhamdi wa syukri. Baik, kita mula. Aqabat ni mana apa saya kata tadi? Aqabat ni mana dia rintangan ataupun bukit bukau ataupun berombak lah, mana satu aqabat ke satu aqabat nak sampai pada Tuhan. Jadi kita ni bayangkan kita seorang salik, seorang yang pejalan untuk sampai pada Allah. Jadi kita panggil salik ataupun kita panggil murid. Murid, orang yang berhajat pada Allah. Salik, orang yang berjalan kepada Allah. Jadi bila kita nak mula-mula tempuh, kita panggil aqabatul ilmi. Bukit tamu, bukit ilmu. Kena mengaji sungguh-sungguh. Kena mengaji sungguh-sungguh. Mengaji akidahnya sungguh-sungguh. Sebab kalau mengaji akidah tak betul, bila kita nak uzlah esok susah. Kita takut kita sembah syaitan. Kan? Kita kata ni Allah masuk dalam mimpi aku ni. Ni Allah, tak nampak Allah. Sedangkan Allah bukan benda boleh bertengok macam tu. Takut-takut kena tipu dengan syaitan jin bila masa dia uzlah. Sebab tu aqabat pertama dia suruh aqabatul ilmi. Mana rintangan pertama, rintangan ilmu. Mu kena mengaji sungguh. Mengaji ilmu apa? Fardu ain. Mengaji ilmu akidah sifat 20 tu bagi lumat. Kedua ilmu fiqh mazhab Syafi'i untuk kita orang Malaysia. Basuh berak pandai, basuh kecim pandai, mandi wajib pandai, tayamum pandai, puasa pandai, semayang pandai, semualah. Yang ketiga mengaji ilmu hati. 3 ni, mengaji sungguh-sungguh. Bila kita mengaji sungguh-sungguh dengan 3 benda ni, kita duduk dalam satu makam terpanggil, ataupun kita duduk satu aqabat panggil aqabatul ilmi. Seterusnya bila kita dah selesai naik bukit panggil aqabatul ilmi, kita jumpa dengan aqabatut taubah. Aqabah apa tuan-tuan? Aqabatut taubah. Mana dia? Rintangan untuk kita sentiasa bertaubat. Mana apa taubat? Servis. Kereta pun nak pergi jalan jauh kena servis.
Aircon pun kalau duduk pasang hari-hari nak kena servis. Amalan pun kalau duk buat hari-hari nak kena servis. Servis ni makna apa? Nak bagi dia sedap balik. Kan? Kalau kita semayang bulan-bulan semayang kan, kita lupa nak tobat, kita lupa nak semayang tobat, nak kembali pada tobat ni mana rojok, kita nak balik pada Tuhan. Kan, bila kita orang kata semayang tapi tak rasa macam mana semayang, tak macam dulu. Maka kita tobat, kita rojok balik, kita rasa semayang balik, rasa seronok balik. Tu panggil servis. Kita nak bagi dia elok balik. Jadi bila kita lepas maqabatul ilmi, kita mengaji, kita pulun nak buat amal. Bila kita dah pulun nak buat amal, dia ada lingkup-lingkup sikit. Bila ada lingkup-lingkup sikit, dia kena duduk dalam aqabatut taubah, kena sentiasa bertobat, mana kita duduk serbih amalan-amalan kita. Puasa kita macam mana serbih elok tak ni? Kan, perkara-perkara membatalkan puasa kita buat ke tak, perkara-perkara yang makruh dalam siang hari pada bulan puasa kita buat ke tak. Kan kita duduk serbih sikit-sikit supaya puasa kita jadi macam puasa Rasulullah. Tu panggil aqabah at-taubah. Kita panggil serbih segala amalan yang rosak. Sebab kita tak tahu mana rosak, kita nak serbih bagi elok. Kan kereta, serbih motor, buh minyak hitam. Takkan kita punya amalan tak buh minyak hitam? Hak dia orang kata apa? Motor tak buh minyak hitam dia bergerak juga. Tapi takut-takut tak pernah elok. Kita tak buh tak taubat. Boleh je semayang. Tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan, semayang taubat tak minggu ni? Tak. Tapi mai semayang, mai. Jadi kalau orang semayang taubat, dia semayang juga. Fardu, jemaah mai. Dia hebat. Sebab setiap minggu dia servis. Servis dia balik pada Tuhan. Mana servis tu mana balik pada Tuhan. Tu kita nak betul balik pada Tuhan. Tiap minggu balik. Jadi amalan tu jadi sentiasa fresh. Fresh. Yang ketiga panggil aqabat al-awaiq. Panggil aqabat apa? Al-awaiq. Bila kita dah mengaji, bila kita beramai, bila kita dah duk serbih amalan kita ni, duk berasa kemah dah, kita naik satu bukit panggil aqabat al-awaiq. Aqabat al-awaiq ni apa? Perkara yang menegah orang yang mula masuk jalan di atas jalan Allah untuk melaksanakan ibadah. Jadi dia ada mai aikun, perkara-perkara yang menegah. Dia dah mula buat ibadah, dah mula serbih dah dia punya amalan-amalan dia, mula serbih dia perbuatan-perbuatan dia dalam agama. Bila dia mai aqabah yang ketiga, kita panggil aqabatul awaiq. Aqabah ia apa dia akan tiba pada dia perkara-perkara yang boleh menegah dia daripada melaksanakan tuntutan ibadah. Pertama, dunia. Dunia ni kita panggil aikun minal awaiki. Perkara yang menegah daripada perkara-perkara yang menegah, iaitu dunia. Dunia ni sifat dia suka tarik kita. Kita duk atas jalan elok dah. Sebab tu kita kata kita nak berjalan pada Tuhan kan. Jadi awaik ni dia duduk, kita sekarang ni tengah berjalan. Awaik tu dia duduk tepi jalan, dia duduk tarik kita. Dunia ni, dunia. Nombor satu, dunia. Nombor dua, makhluk. Nombor tiga, syaitan. Nombor empat, hawa nafsu. Dia duduk tepi jalan. Dia bagaikan duri ketika kita berjalan kepada Allah. Bila nak main masjid seorang yang nak duduk lama sikit ya, bini telefon. Balik umur kah? Nak masuk sedap ni. Orang nak baca Quran ni. Makan balik makan. Jadi gitu. Dia jadilah lagu tu. Jadi apa? Makhluk manusia ni dia suka tarik kita daripada jalan Allah. Tu mana aikun minal awaiki. Empat perkara ni saja ulama kata, bila kita duduk di atas jalan, dia suka tarik kita. Kita pun kalau kita tak kuat duduk jalan Allah ni, dunia tarik kita pi ikut dia. Esok kita dah puas dengan dunia, kita datang balik jalan Allah. Bila nak sampainya, bila ada kerja duduk tarik, masuk. Orang kalau jalan straight cepat sampai. Ni Tuhan bagi umur 60 kerja duduk di luar ya. Keluar highway, keluar jalan, masuk balik. Bila nak sampai, jalan 2-3 langkah, makhluk pula tarik kau ni. Jalan 3 langkah, nafsu pula tarik. Jadi al-awaiq 4 perkara. Pertama dunia, yang kedua hawa nafsu, yang ketiga makhluk, yang keempat syaitan. Depa ni duk tarik kita daripada jalan Allah. Tuan-tuan main pada jalan Allah ni, kan? Tak kira ada 4 benda ni hak kacau kita. Dia ni duk tepi jalan tuan-tuan, dia tak duk tengah jalan. Dia duduk tepi jalan. Sekali ada benda dia duduk tengah jalan. Jadi bila kita jalan pada Allah ni, dia ada macam-macam rintangan, duri yang kita kena lepas. Bila kita lepas, barulah boleh duduk dalam hadratillah. Ingat senang nak jadi para wali. Hak orang Ta'ala cinta, kita kena usaha. Kalau mu tak usaha duduk diam ya, ingat Allah nak angkat kita. Tak. Kalau kita insan terpilih tak apa. Ni kita tak. Kalau Tuhan tinggal kita ni, binatang lalu pun dia tak teringin tengok. Kalau Tuhan tinggal kita,
Tuhan jaga kita. Dia bagi kita mau main mayang. Jadi kita kena jaga. Ini kita panggil awaik yang duk tarik kita ke tepi jalan. Panggil aqabah apa? Aqabatul awaik. Maknanya perkara-perkara yang boleh menegah kita daripada melakukan amalan untuk dekatkan diri dengan Tuhan. Ini kita panggil bukit yang ketiga. Kita kena lepas satu-satu ni. Kan bila naik satu aqabatul ilmi turun. Naik satu aqabatul taubah turun. Lepas tu habis aqabatul taubah panggil aqabatul al-awaik. Bila duk kerja bertaubat yang ni kan. Kan satgi kita nak buat amal ibadah banyak sikit, dunia, makhluk, hawa nafsu, syaitan nak tarik kita. Kita kena stay tengah jalan ni. Jalan lagi naik atas turun bawah nak naik pula. Bukit bukau yang seterusnya nombor 4 panggil aqabah. Aqabah apa nombor 5? Nombor 4 aqabatul awarik panggil. Tadi awaik, yang ni panggil awarik. Awarik ni apa? Awarik ni perkara yang melintangi dan menyekat akan perjalanan orang-orang salih. Yang tadi awaik dia tarik orang berjalan pada Tuhan. Yang awarik ni, bukit nombor 4 ni, awarik ni, aqabatul awarik, dia duduk tengah jalan. Dia duduk ni. Kita nak berjalan, nak kena lurut dia. Kita kena jaga-jaga. Ada 4 perkara juga. Hak melintangi kita daripada bergerak pada Tuhan ni. Hak tadi tarik, hak tadi pun duk ada lagi. Tonton main musuh pula. Kita panggil musuh al-awarik yang ganggu kita nak sampai pada Tuhan. Pertama masalah rezeki. Bila itu duk semayang kan. Hak kita orang kata apa? Bini kata tak ada makan lah, apa makan lah, semualah. Masalah rezeki dia akan duk main kat kita ni. Anak-anak makan cukup ke tak ni? Aku duk kerja puluh semayang yang ni. Kan? Dia main macam tu pula perangai. Hak tadi tu, hak awaik selesai dah. Boleh tempuh dah. Tata mai satu aqabah bukit baru, dia kena tempuh awarik, hak duduk tengah jalan pula. Kalau tepi jalan, pandai mengelok lepas. Dunia pandai mengelok lepas. Pandai mengelok nafsu lepas. Tata mai bukit panu, dia tak duduk tepi dah. Dia duduk tengah. Dia duduk tengah dah. Allahu Akbar. Waktu awaik jalan kampung. Waktu awarik lebuh raya dah. Waktu kita duduk atas lebuh raya dah, kita dah boleh lari daripada nafsu, dah boleh lari daripada makhluk, boleh lari daripada syaitan, boleh lari daripada apa dia tadi saya sebut, dunia. Mai satu lagi makhluk yang boleh menjahannamkan kita punya amalan, dia duduk di tengah-tengah. Kita duduk tengah naik highway laju nak sampai Tuhan ni. Kita panggil aqabah yang keempat, nak sampai aqabah ketujuh ada 3 lagi. Duduk tengah-tengah ni, dia mai dah. Ya Allahu Akbar. Kita kena tepuh masalah rezeki. Kadang-kadang duduk main-main masjid kan, tak ada apa makan di rumah, nak kena fikir tu pula. Kalau kita pandai ejah, boleh. Jangan disebabkan kita renung bab rezeki, kita jadi lemah nak bagi baik ibadat. Kadang-kadang kita, nasi ada di rumah tu, beras ada di rumah. Jadi macam, aku ni main mayang masjid sia-sia, yang ni beras di rumah tak ada. Maka main mayang masjid, anak aku mengaji apa semua tak boleh ni. Dia fikir kot tu pula jadi bahaya. Bahaya. Jadi kita tak mau ada masalah tu, kena bersiap sedia. Rezeki kita kena bahagi. Sebab Tuhan bagi rezeki semua cukup-cukup. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha. Tak ada satu pun binatang yang merangkak di atas muka bumi ni melainkan Tuhan sumbat rezeki seorang-seorang. Jadi kenapa kita takut? Tapi takut kena ada, bersedia pun kena ada juga. Pertama masalah rezeki. Yang kedua panggil masalah-masalah musibah. Bila Tuhan bagi musibah kita cepat nak luntur. Bila kita duduk highway nak sampai ke Tuhan dah, kita cepat nak turun. Tarik minyak. Jangan brek lagi, tarik minyak, sabar, boleh jalan lagi pelan-pelan. Jangan brek, bila brek habis nak kena start balik. Nak kena berderah minyak pula, nak kena buka switch pula. Lambat. Kita tarik dulu pelan-pelan. Lepas tu esok kita boleh dah masalah musibah ni kita dapat sabar, kita tekan minyak pula jalan. Maknanya kita tengah-tengah highway dah tu. Tengah-tengah highway. Hak jalan kampung habis dah, awaik boleh selesai dah. Ni awarik empat masalah, ada 4 perkara. Pertama masalah rezeki, yang kedua kita panggil masalah apa? Musibah, yang ketiga bahaya-bahaya yang mengganggu kita di tengah jalan ketika kita nak sampai pada Tuhan, dan yang keempat masalah kodok-kodah. Masalah ni lah yang dia duk ganggu kita tengah jalan bila kita nak sampai pada Tuhan. Saya ibaratkan kita tengah bawa kereta ni, benda-benda tu dia duk tengah jalan. Hak tadi nafsu dia duk tepi jalan, hak tu kita boleh pergi, boleh pedekah tu jalan, tak nampak dah nafsu tu, buat bodoh ya. Tapi bila masalah kodok-kodah, masalah rezeki, dia duduk tengah-tengah ni, kita kena tempuh satu-satu. Lepas tu kita jangan brek. Slow. Jangan brek, takut nanti tak boleh. Mati mampu habis. Kena ulang balik pula. Kena ulang balik pun pula. Habis.
Yang kelima panggil Aqabat al-Bawa'is. Aqabat apa? Aqabat al-Bawa'is. Aqabat Bawa'is ni mana apa? Kita naik ke satu bukit ni panggil Aqabatul Bawa'is. Rintangan al-Bawa'is nama dia. Segala barang yang menguatkan bila kita lepas daripada Aqabat al-Awariq, lepas masalah redha, masalah kodok-kodok kita dapat tanggung, masalah rezeki dapat tanggung, masalah musibah dapat tanggung, kita naik ke bukit rintangan seterusnya panggil Aqabat al-Bawa'is. Aqabat ni dia nak bagi kita sejahtera, dia buat mai kita semangat nak buat ibadah sebab nak sampai dah kepada Aqabatus syukri wal hamdi tu. Kita dekat Aqabat yang ke apa? Kelima. Jadi bila selesai Aqabatul ilmi habis, yang kedua panggil Aqabatul taubah sudah, Aqabatul awaiq jalan-jalan kita duk jalan tepi-tepi jalan ada 4 perkara, nafsu, dunia, makhluk, syaitan. Masuk lebuh raya panggil Aqabat al-awariq. Aqabatul awariq ni apa dia yang saya kata, dia duk tengah-tengah jalan, masalah rezeki, kodok-koda, bahaya, musibah. Yang kelima panggil Aqabatul Bawa'is. Mai pada Aqabah Bawa'is ni kita rasa seronok nak buat ibadah. Sebab apa? Kita dah habis lalui dah semua-semua rintangan-rintangan tadi kita dapat lalui dengan baik. Jadi kita semangat nak buat ibadah. Dan ni pun kadang-kadang dia hilang juga ilham. Kan? Nak azan ke? Tak kita sikit lagi. Agak okey, baik. Aqabatul Bawa'is di mana dia? Bila kita dah lepas al-awariq pun lepas, al-awaiq pun lepas, benda-benda yang ancam kita di atas jalan Allah ni, kita sampai kepada Aqabat al-Bawa'is. Aqabat kita rasa tenang, semangat, minat nak buat ibadah. Minat sungguh nak buat ibadah ni. Kita boleh puasa macam Nabi Daud. Kita boleh bangun semayang malam tanpa dipaksa. Kita boleh buat meratik apa semua, kita mampu buat. Kita jadi minat. Lalu ni kita buat bukan sebab minat, sebab wajib lah. Minat semayang, tak ada minat mana, pasal pas semayang wajib. Tinggal dosa pula. Kalau orang tu dah sampai ke Aqabat al-Bawa'is, dia rasa aku minat sungguh buat ibadah ni. Bila tak buat aku rasa macam kita lah, minat motor, minat kereta, minat gini-gini kan. Dia minat buat ibadah. Tu panggil bila kita sampai ke Aqabat al-Bawa'is. Sampai tak kita tang tu dok lagi. Kita baru dok Aqabatul ilmi, dok ngaji ni. Tu pun sulah-sulah memang ngaji. Sulah-sulah. Seterusnya kita laju-laju tuan-tuan, masa tak tahulah dan kedok. Ni saya ambil daripada kitab apa? Kitab Jawah Al-Jawahir apa dia Sufiah, karangan Tuan Husain Kedah. Ulama hebat, dia pengasas Madrasah Khairiyah Islamiah Pokok Senor Pala Batah. Dia tulis. Yang keenam panggil Aqabat Al-Qawadih. Aqabat Qawadih ni dia main penyakit-penyakit kita panggil speed track. Tahu speed track? Bila kita dah laju dah minat nak buat amanat ibadat kan. Habis dah tadi awaiq pun habis, awariq pun habis, kita sampai Aqabat al-Bawa'is. Kita minat nak buat ibadah tu, kita bagi kenaik motor kereta laju. Sampai ke Aqabat nombor 6 panggil Aqabat al-Qawadih, panggil speed track. Speed track tu apa? Kita ada riak, sum'ah, takabur dengan ujub. Tu speed track. Bila dia buat macam kadang-kadang dia main penyakit riak tunjuk ke orang, kadang-kadang main penyakit sum'ah nak suruh orang dengar, kadang-kadang main penyakit ujub bangga diri, kadang-kadang main penyakit takabur nak besar diri depan orang. Tu ni ilmu tasawuf ni, dia ilmu macam ilmu dunia. Kalau kita pandai gabung dia jadi seronok ngajinya. Kalau tak ayah hidung kita susah sangat ilmu hati ni. Nak dia gitu macam dunia lah kan. Kalau kita tak lepas kena speed track, kena riak. Dia buat malam ibadat kan rasa nak suruh orang tengok. Tu mana kita tak lepas kena speed track pada Tuhan. Mu ada riak gini. Kan? Jadi ada 4 perkara situ pada Aqabat al-Qawadih. Ada pertama panggil apa tuan-tuan? Panggil riak. Kedua panggil ujub. Ketiga panggil takabur. Keempat panggil sum'ah. Apa mana riak? Buat nak bagi orang tengok. Apa mana ujub? Bangga diri. Apa mana takabur? Besarkan diri depan orang. Apa mana sum'ah? Buat kerja nak bagi orang dengar. Ataupun nak bagi orang bercakap kalau kita buat benda baik. Nak dengar apa orang kata. Dia tu baiklah, dia tu. Nak suka dengar kalau orang kata kita baik. Tu. Jadi bila kita dah buat ibadat, kita duduk lebuh raya laju dah ni. Kita sampai ke Aqabatul Qawadih, Aqabat speed track. Kalau kita laju sangat ni sampai tak boleh kawal takabur, ada dosa takabur pula. Kalau laju sangat ada dosa riak pula. Jadi kena jaga betul-betul. Kena jaga. Kita bawa 180 laju dah nak sampai Tuhan dah. Nak sampai dah. Kalau kita mampu elok Aqabatul Qawadih, sampailah kepada kita Aqabat yang terakhir, iaitu Aqabatul Hamdi wa Syukri. Sampai ke hadrat Allah. Tu baru mula, baru sampai.
Tak kenal lagi baru sampai. Sampai tu lah depa dah sampai Aqabatul Hamdi wa Syukri baru sampai. Kita pi pun dok gini. Macam mana kita ni takut nak mati dah besar. Apa dia Abu Hasan Syazili kata mu tak mengaji ilmu sufi ataupun tak beriadah dengan riadah kesufian takut mati di atas dosa besar secara tidak sedar. Tapi saya bagi dia besar ni. Ada pengetahuan dah. Tuan-tuan kena balik beramai, banyak berzikir, banyak mati. Lepas subuh mati selawat 100 kan. Waktu kali ni tasbih. Ni tasbih ni buat daripada biji pisang. Biji apa? Biji pisang. Ni tasbih ni depa saya beli dekat Indonesia. Tasbih biji pisang Sunan Bonang. Sunan Bonang ni salah seorang daripada wali songo di Indonesia. Dia ada majlis zikir. Ramai tu anak murid dia macam tuan-tuan lagi ramai lagi masjid ni. Macam saya jadi Sunan Bonang kan. Saya pun ajak semua berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tata tasbih Sunan Bonang putus. Putus. Dia sedih. Macam mana boleh putus ni, lama dah buat ibadah dengan tasbih aku ni. Lepas tu dia arahkan anak murid dia cari biji-biji tasbih bagi cukup, aku nak gabung balik. Anak murid dia pun cari biji tasbih hak putus dalam majlis zikir tu. Majlis zikir tarekat ni dia duduk dalam gelap, bukan buka pun ni. Tak. Dia tutup tingkap, tutup langsir, tutup lampu, buka kipas, duduk dekat-dekat. Tok Guru suruh baca Fatihah, semua baca Fatihah. Tok Guru suruh baca apa dia kuliah, semua baca kuliah. Tok Guru buat pesan akhirat, semua buat pesan akhirat. Sampai rasa takut tu mai. Sampai sakit tu saya tak tipu, saya pernah duduk dalam majlis tu, saya tahulah. Orang Arab kan, bila kita masuk majlis tarekat ni, saya duduk depan. Toto belakang orang Arab kata kita jadi terkejut. Lepas tu saya budak-budak ni, saya umur 20, awal 20-an, saya pergi majlis tarekat, saya pun jadi terkejut. Saya balik, saya tanya ayah saya, betul ke macam tu? Dia kata, betul. Itu masa okey lagi. Kalau dia boleh bangun melompat tu, Tok Guru kena bangun pula. Kena pergi suruh bagi diam. Sebab apa? Tok Guru tengah kawal majlis dia. Kan? Duduk lampu semua. Orang tak tahu siapa yang riau, siapa yang apa. Nanti buka lampu, semua orang celek. Habis dah. Habis cerita kan. Dia suruh cari tasbih dia. Anak murid kumpul biji tasbih aja tu perak tak cukup sebiji. Sunan Bonang kata aku sedih tunggu tasbih tak jumpa. Dia kata mau ambil tasbih ni pergi tanam. Lah Tuhan kurniakan pokok pisang tumbuh daripada tanam biji tasbih Sunan Bonang. Keluar pokok pisang tu ada buah, biji dia besar ni. Besar mana? Besar. Biji kat Malaysia ni pisang awak besar mana? Besar tak gigi kita ya. Kadang-kadang makan pisang tu terlupa biji tang mana. Taruh dalam perut dah. Tapi biji pisang hasil daripada tanam tasbih Sunan Bonang, pisang tu besar dan ada biji besar ni. Maka orang Indonesia ambil buat tasbih dan yang dinamakan sebagai tasbih Sunan Bonang. Jadi saya pun ambil lah, moga ada berkat Sunan Bonang tu. Beli mahal kot lah, RM70. Kalau tak tasbih saja. Okay. Tasbih ni tak kira pakai jari pun boleh, tapi tak nak ambil berkat ya. Sebab seronok dengar cerita-cerita para wali ni. Moga-moga kita melekat sikit jadilah. Ni di antara karamah-karamah beliau, tanam tasbih keluar pokok pisang. Kila kita tanam biji durian, belum tentu pokok durian naik. Tahu-tahu mampu hawai lagi. Kan? Tu. B tu. Jadi kita punya Aqabah tadi sampai Aqabah Qawadih. Bila habis kita boleh elok speed track. Mana ada orang tengok kita pun tutup riak kita. Mana orang boleh dengar baik kita pun slow amat ibadah kita. Maksudnya speed track, bila kita nampak kamera speed track tu, daripada laju kita slow. Kita tak mau tertipu dengan kamera speed track. Tak ada kamera, laju. Maksudnya bila orang ada, amalan kita biasa-biasa. Bila orang tak ada, amalan kita berlambak. Nak kenal orang yang riak ni, dia amalan depan orang berlambak, dalam rumah buat sikit lah. Tu nak kenal orang riak. Kan? Nak kenal orang tak kabur, gitulah panggil dia. Bila depan orang dia banyak ibadah, dalam rumah sikit saja ibadah. Jadi bila dia lepas speed track, maka dia akan sampai ke maqam ataupun kita panggil Aqabatul Hamdi wa Syukri. B tu. Dalam Aqabatul Hamdi wa Syukri ni nanti kita akan di maqam dengan maqam yang lain-lain. Kadang ada orang maqam redha, ada orang maqam taubah, ada orang maqam sidik, ada maqam sabar, maqam tawakal, maqam zuhud. Semualah ada maqam-maqam sendiri. Kita kan kalau jumpa tutup guru tua-tua kan, tutup guru yang banyak kesimpul dengan amalan-amalan sufi ni, ada tarekat sebagainya,
dia ada makom-makom dia, makom zuhud, kan. Tok Guru ni dia sampai makom zuhud dah. Kita pergi Tok Guru Sanusi Kedah lah ustaz. Tok Guru ni sampai makom dah, makom sabar dah. Dia ada makom-makom dia. Kita pun tak ada makom apa lagi. Makom dunia ya. Yang kena kita pun jauh lagi. Saya ingat nak baca sikit apa dia pesanan apa dia Tuan Husin Kedah, tapi masa tak ada, nanti saya jumpa pula akan datang kalau rezeki saya main ni lagi, saya akan baca nasihat-nasihat Tuan Husin Kedah untuk kita ambil buat pegangan lah. Kalau kita nak baca kitab awal sampai habis, saya rasa tak cukup masa nak cerita musyahadah, muraqabah, perkara-perkara mazmumah, mahmudah pun tak cukup. Saya pilih mana-mana bab tertentu saya rasa boleh kongsi tuan-tuan, boleh buat bagi tuan-tuan minat buat ibadah jadilah. Ya, usaha saya main mengajak sini bagi tuan-tuan ada rasa minat, itu tuan-tuan boleh buat sendiri, main mengaji buat ibadah. Sebab saya nak jadi tukang spark bagi tuan-tuan boleh buat ibadah. Saya rasa yang tu dululah untuk hari ini. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan terlanjur tu semestinya datang daripada saya. Hakikatnya kedua-duanya datang di atas takdir dan dia qada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.